Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah malam ini seperti yang kita rancang, kita dapat mengadakan kuliah bulanan pada Jumaat yang kedua setiap bulan. Walaupun kita tangguh kelas kita pada bulan yang lepas, tapi pada minggu ini alhamdulillah, syukur kita dapat bertemu. Walaupun pada asalnya nak diikutkan pada rancangan itu terpaksa tangguh, tapi saya atur semula untuk mari ke sinilah. Tuan-tuan, malam ini kita akan sambung satu lagi cerita dari Al-Quran. Kerana di masjid ini, kalau tuan-tuan ingat, tajuknya adalah kisah-kisah daripada Al-Quran. Saya pun tak ingat kelas kita cerita tentang apa. Kalau tuan-tuan masih ingat, alhamdulillah lah. Mungkin seingat saya, kita last cerita tentang Ashabus Sabt. Kalau ada yang tanda ataupun yang buat nota, kuliah yang terakhir berkaitan dengan cerita golongan Sabtu yang dilaknat dan dihukum oleh Allah menjadi kera dan khinzir. Kunu kiradatan khasiin. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita tentang suatu kelompok golongan yang langgar perintah jangan tangkap ikan hari Sabtu. Bani Israel. Dia bertangkap tak? Tak. Hari Sabtu lah. Tapi mereka kecoh, helah. Mereka pasang perangkap bubu, bilal, kita sebut bilal. Dia pasang perangkap itu hari Jumaat. Hari Ahad dia kutip. Hari Ahad dia kutip. Tuan-tuan, helah ini telah mengundang kemurkaan Allah. Mereka cuba menipu, berhelah. Allah kata jangan tangkap
hari Sabtu, ujian untuk mereka. Larangan ni bukan untuk Allah. Ini saya nak sebut sikit untuk kita dan semua yang dengar. Tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu perintah, suruhan, wa aqimus salah, dirikan salat. Apa lagi? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kamu berpuasa. Suruhan ini tidak menguntungkan Allah. Perintah ini bukan kebaikannya balik kepada Allah. Kita sebut kalau semua orang semayang, Allah tak untung dan tak rugi. Kalau tidak ada orang yang salat, seorang pun tak semayang, Allah tak rugi dan tak untung. Kerana Allah itu tidak bergantung kepada makhluk. Sebab itu Allah selalu mengingatkan kita, wallahu khairur raziqin, dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Dia bukan nak rezeki kita, dia tak berhajat kepada makhluk. Kita yang berhajat kepada Allah. Sebab itu orang yang pergi umrah, haji, berhabis puluhan ribu, ratusan ribu, dia jangan anggap itu pengorbanan dia untuk Allah dah. Dia jangan sangka dia buat benda itu menguntungkan Allah. Tak. Tuan-tuan, Allah tidak berhajat kepada puasa, tuan-tuan. Allah tak berhajat kepada ibadat, tuan-tuan. Allah tidak memerlukan kita. Itu kita kena jelas. Kita buat ibadat ini semata-mata manfaatnya balik kepada diri kita yang buat tu. Demikian juga apabila Allah larang. Sebab itu kalau kita langgar, Allah Ta'ala haramkan suatu benda, kita buat, benda itu tidak memberi kesan kepada Allah. Kalau tak ada orang yang salat atau semua orang buka aurat, makan, minum arak ke, makan riba ke apa, Allah tak terjejas. So kita ingatkan diri kita, suruhan dan larangan ini manfaatnya kepada kita. Penat lelah tuan-tuan semayang tu, penat lelah yang tuan-tuan buat ibadat itu bukan untuk Allah, bukan manfaatnya balik kepada Allah. Jangan perasan. Kita kadang-kadang kita buat ibadat, kita rasa letih, kita rasa penat, seolah-olah macam Tuhan ada untung lah. Sebenarnya yang tu untuk kita. Dan benda kalau kita buat tu, untung dia balik kepada kita, kita nak komplain tak? Tuan-tuan buat kerja yang tuan-tuan tahu kata habuan tu untuk kita, tuan-tuan komplain tak? Mana boleh komplain? Kita juga yang nak sapu. Tu ya. Kan? Orang buat kerja penat ke apa? Memanglah dia kata hang semua orang banyak. Orang main buat rumah kita, dia kata penat buat rumah. Tak mau penat, tak payah buat lah. Tapi penat dia buat juga pasal apa? Untung tu balik kepada dia. Hadirin mukminin, pasal itu kita kena ingat benda ni, asas. Jadi Allah larang golongan hari Sabtu ni jangan pergi tangkap ikan. Malangnya ikan ni dia mari banyak hari Sabtu. Ini bukan cerita kita, ini dia panggil apa dia? Flashback. Episod lepas. Jadi
Depa tak boleh tengok geram. Hari Jumaat tak ada. Hari lain tak banyak, hari Sabtu yang dia banyak. Yang ni dia panggil apa? Ujian. Apa yang berlaku? Mereka langgar. Bila mereka langgar, Allah Subhanahu wa taala marah, murka. Mereka menipu. Jadi Allah Taala telah menghukum dengan menukar mereka menjadi kera dan babi. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Sesungguhnya kamu mengetahui tentang kelompok yang melampau. Quran kata melampau pada hari Sabtu. Sebab itu kalau kita tengok hari Sabtu ni hari besar orang mana? Sabtu Yahudi, Ahad Kristian, kita hari Jumaat. Jadi itu cerita tentang hari Sabtu. Saya tak tahulah kaitan cerita ni dengan teori apa? Darwin, yang dia kata manusia itu berasal dari buruk. Mungkinlah dia ambil cerita ni kan. Tapi kita ni daripada apa tuan? Kita daripada Adam. Adam daripada apa? Adam dicipta daripada apa? Tanah. Yang ni tuan-tuan kena jelas. Sebab ada orang kata manusia daripada apa? Ada satu fahaman yang sedang masuk dalam masyarakat kita. Dia kata manusia dicipta daripada apa? Daripada apa? Ini fahaman yang tak betul ni. Manusia berasal dari cahaya. Bisa dengar? Betul tak? Fahaman ni tak betul lah. Kerana manusia ni berasal dari tanah. Yang berasal daripada cahaya ni siapa? Kita ada 3 ya. Manusia daripada tanah, Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi-Nabi, semua ni kita daripada tanah. Yang kedua, malaikat daripada cahaya. Dan yang ketiga, jin, syaitan, iblis daripada apa? Api. Kita ada 3 ya. Manusia, malaikat dengan jin. Setan dengan iblis tu duduk bawah jin dan manusia lah. Jadi siapa-siapa yang mai ajak atau mai habaq kata manusia daripada cahaya, kenyataan ini bercanggah. Kenyataan ini berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Kenyataan ini tidak betul. Kerana manusia daripada tanah, manusia mana daripada cahaya? Yang kita tahu ada lah kot manusia daripada cahaya ni flash apa? The Flash apa tu? Dengan apa satu lagi? Tanda cat tu. Sebahagian penceramah ni saya ingat duk tengok kartun banyak sangat kot. Pasal bila dengar daripada ceramah tu tak lari banyak daripada cerita kartun. Cerita apa? Kadang-kadang kita dengar cerita Ultraman. Ultraman, apa makna Ultraman? Saya ingat penceramah yang cerita manusia daripada cahaya ni, dia terpengaruh dengan Ultraman ni. Apa dia makna Ultraman? Ultra, cahaya. Man, lelaki. Ultraman, lelaki dari cahaya. So mungkin dia ambil yang ni lah jadi dalil tu. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Hang boleh mana fahaman ni? Daripada cerita Ultraman aku duk tengok.
Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan tengok konten ceramah, sebahagian ceramah konten dia tak lari banyak pada cerita Ultraman. Cuba perhati tengok. Sebab kita masalah tak tengok Ultraman, depa duk tengok. Boleh? Kita cerita malam ni cerita apa? Cerita Quran. Tak ada masa kita nak tengok cerita Ultraman. Dulu depa kata Dajjal akan keluar daripada mana? Daripada mana tuan-tuan? Dajjal akan keluar daripada kepulauan Jepun. Ada penceramah kata daripada kepulauan Jepun. Yang keluar daripada kepulauan Jepun ni apa dia? Raksasa. Tu kita kata dalil mereka ni banyak rujukan daripada apa? Ultraman. So hati-hati. Pasal tu kalau mereka ceramah ya, kita akan tengok balik episod-episod Ultraman. Kita akan jumpa. Dalam Quran hadis tak payah cari buang karan ya. Dapat anda? Panggil takak nak cerita Ultraman, buang duit masjid dia lah. Kan? Boleh? Baik. So malam ini kita nak baca satu cerita daripada surah Al-A'raf ayat 175 dan 176. Al-A'raf 175 dan 176. Cerita tentang seorang lelaki, rajulun. Jadi cerita dia ni kalau orang tanya tuan-tuan cerita apa? Cerita seorang lelaki yang telah menjual agama dia, ilmu dia untuk apa? Habuan dunia. Mungkin tuan-tuan bisa dengar kot nama dia ni, tapi nama tu pun sekali saya terang. Tapi saya nak sebut awal-awal ni pasal Quran tak sebut. Tapi kalau saya tak sebut, susah pula tuan-tuan nak tangkap. Kan? Tak apa, sekali saya sebut. Di dalam surah Al-A'raf 175, 176, Allah Subhanahu wa taala cerita, tuan-tuan mari kita tengok. Allah kata watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Quran kata watslu alaihim, dan bacakanlah oleh engkau Muhammad naba'alladzi atainahu, tentang seorang lelaki yang telah kami berikan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami. Cerita kepada mereka seorang lelaki yang kami berikan ilmu. Lelaki ni bukan orang jahil. Lelaki ni ialah lelaki yang berilmu. Sebab itu tuan-tuan bisa dengar tak? Ada dua manusia yang paling bahaya dalam dunia kita ni. Tuan-tuan boleh tulis kalau nak tulis. Kut tuan-tuan nak ingat. Ada dua manusia yang paling bahaya, yang merosakkan manusia dan alam ini, dunia ini. Yang pertama, orang alim yang jahat. Alim fajir. Dia alim tapi dia jahat. Yang ni bahaya. Orang yang ada ilmu tetapi jahat. Jahat dalam arti kata dia menggunakan ilmu dia bukan kepada benda yang benar tetapi untuk habuan dunia. Satu lagi yang menjahanamkan dunia ni siapa dia? Satu alim yang jahat, yang kedua siapa dia? Orang baik yang jahil. Orang alim tapi dia jahat. Satu lagi orang tu baik tapi jahil. Baik
tapi jahil. Sebab itu di dalam Al-Quran kita bezakan antara al-maghdub dengan apa? Yang tuan-tuan duk baca dalam Fatihah tu, tuan-tuan faham tak ayat ujung tu? Allah kata, dan kita minta berlindung bukan daripada jalan orang-orang yang dimurkai, al-maghdub, daripada perkataan ghadaba, marah. Kami tak nak mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai, ad-dallin, jalan orang-orang yang sesat. Al-maghdub siapa? Yang dimurkai itu siapa? Dalam suratul Fatihah 17 kali sehari, 65 tahun dah baca. Siapa dia tuan-tuan? Ya salam. Yang dimurkai itu siapa dia? Yahudi. Ingat sampai bila-bila. Ingat. Yahudi. Tu imam baca saja ghairil maghdubi alaihim, terus masuk dalam kepala kita Yahudi. Masuk dalam kepala kita Yahudi. Dengar al-maghdub Yahudi. Lama-lama dia lekat nah. Lepas tu dia ada satu lagi, ad-dallin. Mak lazim kalimi. Apa dia? Mak lazim kalimi apa tu? Musaqqal. Ni kan? Tajwid. Mak lazim kalimi musaqqal. Orang-orang yang sesat. Siapa dia orang-orang yang sesat? Kristian. Apa beza yang dimurkai dengan yang sesat? Mesti ada beza. Kalau tak beza, Allah tak sebut dua kali. Yang tu maksud dia. Yang sesat, mereka tak ada ilmu, tak ada knowledge, memang jahil tukir. Yang dimurkai ni, yang teruk ni, siapa dia? Yang ada ilmu tetapi selewing. Pasal itu tuan-tuan kena ingat, yang lebih teruk di sisi Allah, orang yang ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu dia. Saya bagi contoh mudah ya. Saya bagi contoh. Peniaga air nyok ditangkap merogol. Satu contoh. Berita dia tajuk peniaga air nyok ditangkap merogol. Dengan satu lagi berita, imam satu ditangkap merogol. Yang mana yang meloncat? Tuan-tuan, orang akan pelik yang mana? Tu imam. Yang memang duk jual air nyok tu tak katalah. Contoh. Tapi bila kita dengar tu imam, macam contoh berita yang rogol orang ni banyak. Postman lah, yang jual yang nyok lah, apa semua jual derian lah, apa nu. Rogol ni macam-macam, pemandu lori lah apa. Tapi dalam banyak-banyak yang kaki rogol ni, tiba-tiba penceramah, pendakwah, ustaz, guru tahfiz. Tuan-tuan, pelik tak? Pasal orang rasa pelik. Penceramah jantan ke perempuan? Jantan. Jual yang nyok jantan ke perempuan? Sama-sama jantan, dua-dua buih. Pasal apa yang ni orang tak rasa apa, yang penceramah ni orang rasa pelik sikit? Tuan-tuan kena jawab lah. Pasal apa tuan-tuan? Dia ni jual yang tak ada apa. Kita baca pun tak baca. Tapi kalau tahu ustaz, siapa dia? Teruk awak. Macam mana boleh? Pasal apa? Dia jadi satu. Yang membezakan ayat nyok dengan tu imam ni apa dia? Yang membezakan orang biasa dengan penceramah ni apa dia? Ustaz ni apa dia? Guru tahfiz ni apa dia? Ilmu. Sebab itu pada pandangan kita, apabila yang melakukan kesalahan itu, yang melanggar perbuatan itu ialah orang yang ada ilmu, di situ yang peliknya. Tak
padan dengan kepiah atas kepala. Nampak? Walhai belungguk ya orang pakai kepiah. Kita bukan soalkan dia tu. Kita bukan soalkan kelakian dia, kejantanan dia tu. Kita mempersoalkan tang mana ilmu yang hang mengaji tu. Itu yang menyebabkan masyarakat tak boleh terima. Ada ilmu tapi tak bermanfaat. Ilmu itu tak mendidik diri. Ini juga yang berlaku kepada cerita kita. Dapat anda? Sampai Quran kata, lelaki yang macam ni kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, fansalakha. Dia buang ayat-ayat kami. Fansalakha ni digunakan dalam bahasa Arab, nak bagi tuan-tuan faham, ulat bersalin kulit. Dia guna ni lah, fansalakha, insalakha, ulat bersalin kulit. Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan bila kena tangkap, sebahagian kena tangkap, dia pakai lebay kan. Masa dia buat jahat dia tak pakai lebay. Saya ingat kita kalau orang kena tangkap lepas ni, cabut buang lebay dia, buat malu kan. Setengah tu baru pakai, apa saya tu cap pun duduk depan, malu. Jadi dia tinggalkan ayat-ayat Al-Quran ni, fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, dia ikut setan. Fakana minal ghawin, dia jadilah daripada orang-orang yang sesat. Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi sambungan dia apa? Allah kata, dan sekiranya kami mengkehendaki, akan kami angkat kedudukannya dengan ilmu dan ayat-ayat itu, tetapi dia lebih memilih dunia dan mengikuti nafsunya. Allah kata dia lebih memilih nafsu dan dunia itu daripada ilmu. Kata A.R. Tompel. Apa kata A.R. Tompel? A.R. Tompel kata apa? A.R. Tompel tak kenal. Re. Do, re, mi. Dalam scene mereka pergi minum pagi di satu kedai, mereka jumpa satu orang sahabat. Do kata, kita nak makan ni, tak ada duit. Re kata, aku dah nampak satu orang ni nak kena kan, nak kena sembelih lah. Dia pun pergilah. Lepas tu kawan tu mungkin cerdik sikit kot, duk nampak pelik macam dia nak kena bayar. Dia tuang dululah. Kata mi, entah-entah kita dah kena tipu tak? Apa kata Re? Re kata apa? Hush, takkan Tok Lebay nak menipu, aku kena dia ni. Ayat itu tuan-tuan evergreen. Itulah ayat yang menggambarkan bagaimana pandangan orang ramai kepada golongan agama, yang mereka itu sanggup ditipu oleh orang yang ada imej agama. Kenapa? Re dah habaq lama dah. Saya nak buka minda tuan-tuan orang awam, walaupun benda ni mungkin kena pada saya, tapi saya nak bagi tahu bagaimana orang awam punya persepsi, pandangan kepada orang agama. Sebahagiannya bukan orang agama pun, pakai je pakaian agama. Masyarakat akan pandang mulia, masyarakat tak akan sangka. Itu yang kena tipu pergi Mekah beratus ribu pun sabar. Takkanlah tu Haji nak bohong. Tak bohong apa, orang dah balik yang tak terbang pergi lagi. Sehingga ada sebahagian orang bukan Islam
Dia nak jual produk dia pun dia guna Allah. Dia guna Nabi. Orang bukan Islam, tuan-tuan, bila dia nak jual barang dia boleh cap apa? Cap apa kan? Cap masjid, dia tak boleh cap tokong. Saya nak bagi tahu orang awam kena buka minda. Bukan semua perbuatan orang agama itu mesti betul. Bukan semua percakapan orang agama itu mesti benar. Dan tidaklah orang agama itu maksum seperti mana Nabi. Kerana mereka juga manusia. Kita hormat tapi kita tak mau ta'assub. Sampai tak boleh kata apa. Dia dah tipu dah balik dah. Reduk kata lagi. Takkanlah kot dia nak tipu. Tengok orang lah sikit. Pakai lebay pula tu. Apa yang dialog itu, itulah masyarakat sebenarnya. Hakikat masyarakat ada pada kata-kata tu. Sebab itu kita ajar di Perlis dan kita ajak masyarakat di semua yang dengar kuliah-kuliah kita supaya cerdik, berhati-hati. Dia pakai jubah ke, dia pakai skirt ke, dia pakai seluar ke, dia pakai kain plekat ke, dia manusia. Boleh? So kita sambung cerita kita. Lalu Allah kata, orang yang menjual ilmu dia bukan tak ada ilmu, dia ada ilmu, tapi ilmu itu tidak bermanfaat. Seperti dalam Al-Quran kata, ata'murunan nas. Quran sebut ni, Quran yang sebut, ata'murunan nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Quran kata ata'murunan nas. Apakah kamu nak menyuruh manusia? Pandai tang nak suruh manusia, cerdik, hebat. Suruh orang buat baik, bagus. Tapi Quran kata apa? Dia hebat tang suruh ya. Wa tansawna anfusakum, tapi dia lupa tang diri dia. Dan Quran sebut di hujung tu, Quran kata wa antum tatlunal kitab. Sedangkan yang disuruh tu tak baca kitab pun. Hampa yang suruh tu yang ada ilmu tapi hampa tak buat. Quran sebut ni. Sebab itu kita kena jaga. Baik, kita sambung. Allah kata yang ni yang tuan-tuan duk baca tu. Allah kata mereka ini kamathalil kalb. Orang yang ada ilmu tapi dia jual ilmu dia. Dia gadai ilmu dia. Yang penting dia dapat habuan dunia. Macam apa? Kamathalil kalb. Seperti kalb, anjing. Quran kata yang ni macam anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Anjing ni antahmil, hampa ambil dia pun, hampa bagi pun, hampa sayang pun, yalhath, dia akan jelek. Anjing ni dia memang tabiat dia jelek. Pasal apa tuan-tuan? Di kalangan ulama kata pasal apa Allah sebut kamathalil kalb, macam anjing? Pasal apa? Anjing ni perangai dia apa? Orang Melayu dah buat satu perumpamaan. Bagaikan anjing dan apa dia? Bayang. Apa maksud dia? Tamak. Jadi orang yang ada ilmu, yang tahu benda tu salah, dia nak buat juga, dia tamak. Tamak. Dan anjing ni Quran kata antahmila yalhath au tatruku yalhath. Hampa bagi pun dia jelek, hampa tak bagi pun dia jelek. Cuba tengok. Dan tuan-tuan tahu tak, wallahu a'lam, ni tuan-tuan boleh cek, saya tak kata betul tapi dalam bacaan saya, yang ni tuan-tuan boleh tanya veterina. Anjing ni dia tak ada saluran untuk keluarkan dia punya haba. Dia tak ada pori.
Dia tak ada lubang, saluran dia nak keluarkan haba. Jadi dia jelir tu untuk nak keluarkan hangat dan panas dia tu. Dalam pembacaan saya duk baca tentang sifat anjing ni, jumpalah fakta tu. So dia jelir tu pasal dia hangat, dia jelir. Dan anjing ni di sisi fuqaha mazhab Syafi'i dia najis. Di sisi mazhab Syafi'i dia najis. Jadi Quran umpamakan orang yang ada ilmu ni seperti najis, anjing. Buruk. Kita kalau nak kata hebat, kita kata apa? Suami saya bagaikan singa. Suami saya bagaikan harimau. Yang ni suami saya bagaikan kucing. Tak ada lagi orang nak puji laki dia. Suami saya bagaikan anjing. Wih, hang buat kata lagu tu. Dok nak habaq kata hebat, orang tak kata anjing tu hebat. Anjing ni buruk, perumpamaan yang buruk. Tapi Quran sebut. Saya bukan kata perumpamaan Arab ni, perumpamaan misal Al-Quran. Al-Quran yang buat example tu, contoh tu. So kita sambung. Baik. Siapa lelaki ni? Dan tak tahulah, takat mana dan. Di kalangan ahli tafsir, Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya, mereka berselisih pendapat siapa lelaki ni. Man huwa? Siapa dia? Sebab Quran kata Quran tak sebut identiti dia, Quran tak cerita. Cuma bila kita buka dalam tafsir, kita akan jumpa satu orang yang disebut dialah. Cerita ini kalau tuan-tuan nak mudah ingat, nak mudah faham dan nak mudah untuk tuan-tuan nak cerita balik, dia berhubung dengan seorang lelaki dari Bani Israel pada zaman Nabi Musa yang dikenali dengan nama siapa boleh jawab? Tak ada hadiah nak bagi lain pada ayat ni ya. Nama lelaki ni, dikatakan ayat ini, cerita ini ditujukan tentang dia. Tu mudah faham. Ayat ni kata ada satu orang yang kami bagi ilmu, tapi dia tinggal ilmu tu, dia pi ikut setan, dia jadi orang sesat. Yang mana dia ni macam anjing, dia jual agama dia untuk dunia dia. Siapakah orang yang dimaksudkan oleh Al-Quran? Who the person? Siapa? Quran tak habaq, tapi buka tafsir Ibn Kathir, At-Tabari dan yang lain-lain, ada jumpa cerita. Tuan-tuan, bila kita tak jumpa dalam hadis, tak jumpa dalam Quran, cerita ni tuan-tuan kena ingat daripada Israiliyat. Lelaki ni daripada Bani Israel zaman Nabi Musa, namanya Bal'am bin Ba'ura. Malam ni kita boleh Bal'am bin Ba'ura. Ada yang kata Barsisa, macam-macam lah. Ada yang kata apa lagi, tak tahu, 3-4 nama. Ada yang kata pada zaman Nabi Umayyah bin Abi Salt. Tapi itu semua cerita lah. So tuan-tuan ambil senang ya. Saya pun nak mudah nak bagi cerita, ambil Bal'am bin Ba'ura. Cerita apa yang dia jual ni? Apa dia yang dia buat salah ni? Nak ringkaskan. Tuan-tuan, Bal'am bin Ba'ura ni ada beberapa versi. Beberapa versi. Kita boleh cerita? Okey, cerita yang pertama. Habis waktu? 4 minit Okey, 4 minit lagi dan. Cerita yang pertama, Bal'am ni satu orang yang alim Taurat. Pasal dia zamanmu Musa.
Saya kena cerita cepat ni, tuan-tuan kena ikut laju. Dia alim Taurat dan doa mustajab. Jadi pendekkan cerita, versi pertama, Musa nak mari ke negeri dia. Negeri dia kufur. Jadi raja negara tu, negeri tu telah pergi jumpa Bal'am, tolong doa supaya Musa sesat tak jumpa tempat kita. Hang mustajab. Minta apa? Boleh. Ni cerita yang pertama Oh, mana mau? Dia alim, dia beriman. Dia tak mau. Dia tak mau. Tuan-tuan, kalau laki tak mau, kita nak bagi dia mau, kita kena pergi pujuk siapa? Ha? Cakap tuan-tuan, cakap. Jangan takut. Bini. Ada apa wakil kita? Maka raja tadi telah pergi jumpa bini dia, telah tawarkan kepada dia banyak hadiah, pinggan mangkuk akopal, melamin, gelang, baju, mutiara apa semua, air fryer, apa lagi, dryer apa semua. Cerita Israel lihat, saya tambah pun tak salah lah. TV LCD kan, handphone Samsung, apa semua. Bini dia kata, okey, small matter I can solve. Dia pun pilah pujuk. Firaun pun rebah, tambah Bal'am. Dia kata, abang doa lah. Mula dia tak mau. Lepas tu dia kata macam ni, aku istikharah dulu. Dia bukan tolak, dia nak istikharah. Dalam istikharah tu, kata riwayat tu, dia mimpi Tuhan tak bagi. Dia habaq kat bini dia, Allah bagi isyarat tak bagi aku doa pasal benda tak betul. Abang try tengok kali kedua. Mana tahu dia pun istikharah kali kedua, tak ada tanda. Dia kata tak ada tanda apa? Boleh lah tu. Pasal kalau tak boleh, mesti kata tak boleh. Tapi ni tak habaq apa, boleh lah tu. Boleh? Boleh. Dia pun doa. Artinya tuan-tuan nampak tak? Dia telah termakan dengan pujuk rayu. Siapa? Bini dia. Bini dia pula tenggelam punca dengan kerta tadi ni. Maka dia pun berdoa. Pendekkan cerita, dia berdoa sampai Musa tersesat. Dia telah gunakan kelebihan dia, ilmu dia, kepandaian dia untuk apa? Untuk habuan dunia yang bini tadi ni. Dapat? Katanya cerita dia lagu tu. Tu versi pertama. Versi kedua dia, Bal'am ni wakil Nabi Musa. Wakil Nabi Musa pergi dakwah dekat raja ni. Raja ni tak beriman lagi. Dia pun pi. Dia pi mula niat nak dakwah lah. Musa hantar wakil. Pi tak ada nak muka mulut. Raja tu suar yang nu, suar yang ni, bagi yang nu, bagi yang ni. Gena. Okey, clear. Clear terus. Yang Musa habaq apa semua tak jadi. Dia jadi geng kawan tu. Nampak? Bahaya tuan-tuan. Yang ni kita panggil apa? Bahayanya terhutang budi. Jadi dia dakwah tak? Tak dakwah. Boleh tak kita nak buat lagu ni? Boleh. Yang lebih bahaya tuan-tuan, tak dan tanya boleh tak? Saya nak tanyalah satu perkara. Boleh ha? Nanti bagi tanya tu. Tak dan tanya boleh tak? Artinya apa? Dia tewas. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, kalau tuan-tuan nak tahu, inilah Bal'am bin Ba'ura. Ada tak orang yang perangai macam ni? Wallahu a'lam. Kita tak tahu, tapi bila Quran sebut, ayat ini tetap akan ada sampai kiamat. Adalah 3-4 cerita lagi. Saya rasa dahulu setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang kedua.
tentang kesudahan Bal'am ni akhirnya dia jadi apa. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.